lihat pada hari ini, terbaliknya kerajaan, pilihan rakyat ini, termasuklah mereka yang membawa nama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini aku bersama dengan Abbas, JK Pemuda Amanah Nasional dan juga penggerak Baiki Demokrasi. Hashtag Baiki Demokrasi. Hashtag Baiki Demokrasi. Yeah. Jadi kita nak tanyalah apa itu, kita tak tahulah maksud Baiki ni, repair ada cakap sengkeh. So sebenarnya apa yang nak Abah bawa Baiki Demokrasi? Okey, Ming. Sehari dua ni, dalam tahun ini kita dikejutkan dengan satu peristiwa yang sangat besar implikasinya kepada demokrasi dalam negara kita yang tak pernah berlaku selama 60 tahun lebih. Dahulunya kalau mana-mana pihak, mana-mana parti politik mahukan menjadi kerajaan, maka mereka akan mencari pada kaedah pilihan raya. Tetapi malang bagi Malaysia, pada awal tahun yang lepas, awal tahun 2020 ni, satu peristiwa besar yang memberi satu impak kepada demokrasi dalam negara kita, di mana tertubuhnya kerajaan tanpa pilihan raya. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Dan ia memberi satu kesan yang sangat-sangat bahaya kepada negara kita, di mana kalau benda ini tidak dimendung, negara kita akan menjadi kucak-kacir, negara kita akan menjadi satu tidak stabilnya politik dan akhirnya memberi implikasi kepada kewangan, keharmonian, kestabilan negara itu sendiri. Maka kekhawatiran saya ialah kalau benda ini tidak dibendung, satu hari nanti negara kita boleh dijajah semula tanpa melalui peperangan. Ya, hanya perlukan ke mana-mana pihak, sebagai contoh kuasa besar dunia yang mahukan sesuatu kepentingan dalam negara kita Malaysia, mereka tak perlu mengangkat senjata, tak perlu berperang, hanya cukup untuk membeli ataupun mempengaruhi wakil-wakil rakyat kita, dan akhirnya mereka tubuh kerajaan tanpa pilihan raya, tanpa mandat rakyat. Ini bahayanya pada negara kita. Dan untuk itu, saya merasakan bersama dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan merasakan perlunya satu gerakan, satu gelombang baru anak muda yang mahukan demokrasi ini dalam negara kita dibaiki semula. Dan saya lihat baiki demokrasi ini berada di tangan anak-anak muda. Orang-orang muda, sama ada anak muda ataupun orang muda, mempunyai kuasa yang besar dalam negara kita untuk kita perbaiki semula demokrasi dalam negara kita, dan akhirnya akan membawa kepada kelangsungan, kestabilan dan juga keharmonian politik dalam negara kita, dan membawa satu implikasi yang lebih baik dan satu kesan yang berpanjangan kepada negara kita, khususnya untuk melihat Malaysia lebih maju pada masa yang akan datang. Okey Abbas, ada kita tengoklah bila dah jadi macam kerajaan terbuat atap, kerajaan pintu belakang ni, jadi memang melahirkan rasa jemu lah anak muda kepada demokrasi, kepada politik, kepada politik negara kita lah. Jadi pada pandangan Abah lah, kalau adalah anak muda yang berminat untuk bersama membaiki demokrasi kita yang kita memang setuju sudah puasa, bagaimana mereka nak sama-sama untuk serta dalam hashtag Baiki Demokrasi ni? Baik. Yang pertama sekali, orang muda mesti faham apa itu demokrasi, berperlembagaan dalam negara kita, dan bagaimana sistem demokrasi ini berjalan sekian lama. Anak muda perlu faham, dan insya-Allah tim hashtag Baiki Demokrasi akan kita keluarkan beberapa kaedah untuk bagi kefahaman kepada orang muda apa itu demokrasi, apa itu sistem demokrasi dalam negara kita. Dan apabila orang muda faham konsep ini, sistem ini, maka disitulah timbulnya kesedaran kepada orang muda tentang kepentingan menjaga demokrasi dalam negara kita. Kalau kita tidak ada kesedaran, kita tidak faham, kita tidak tahu sistem yang ada dalam negara kita, sistem demokrasi khususnya, susah untuk kita memahami kepentingan orang muda untuk bersama dalam dunia politik. Tetapi kalau orang muda memahami sistem demokrasi itu, maka mereka akan lebih berminat dan mereka tahu kuasa mereka, hak mereka dalam negara kita. Ini yang kita akan gerakkan di seluruh negara, insya-Allah, merentasi perkauman, merentasi warna kulit, merentasi agama dan juga merentasi parti politik. Tidak kisah orang muda dia minat dengan parti politik mana, baik Pakatan Harapan, baik Perikatan Nasional maupun UMNO, PAS dan sebagainya, tetapi mereka tahu untuk kebertanggungjawaban, mereka tahu untuk bersifat tentang integriti yang ada pada diri mereka, dan mereka memahami dan memegang kuat. Kalau mereka sebagai sebuah kerajaan, ya mereka akan memikul tanggungjawab sebagai sebuah kerajaan. Kalau mereka sebagai pembangkang, mereka akan memikul tanggungjawab sebagai pembangkang, dan mereka melalui sistem pilihan raya untuk menubuhkan kerajaan. Term ni kalah, bekerja kuat lagi untuk memenangi hati rakyat, menang pilihan raya akan datang.
sejarah demokrasi. Demokrasi. Kita tidak mahu kerajaan sekat jalan, kerajaan yang di tengah jalan di hijack, dirampas, dan akhirnya kalau benda ini tidak dibendung, macam saya katakan tadi, implikasinya sangat besar kepada negara kita pada masa yang akan datang. Okey, tadi Bahadur cakap kalau nak minat mana parti-parti pun mana boleh. Tapi sebagai nota kaki, nota tambahan, kerana kami berada di Sabah untuk pilihan raya negeri Sabah. Jadi kalau anda minat PAS pun, PAS tak bertanding lah di Sabah ni. Jadi nak pilih tu tak boleh lah. Boleh minat saja PAS. Jadi bolehlah berundi kepada calon warisan dan juga Parti Keadilan, yang ni Pakatan Harapan kita lah. Jadi soalan yang terakhir lah kepada Abbas lah, hamba kira rakyat Sabah mungkin diberi peluang untuk membaiki demokrasi yang sedang rosak ni. Semua kita tahu seorang manusia yang bernama Musa Aman tiba-tiba kata dia cukup number sedang berlagu pogol akhir, dan alhamdulillah kita difahamkan 13 yang menompak semua tu tidak dicalonkan lagi. Jadi satu perkembangan yang baik, maknanya orang yang dulu yang nak jadi perikata ni, yang amat popular kita panggil perikata ni dah tak boleh bertanding. Jadi pesanan Abah kepada rakyat Sabah hari ini diberi peluang untuk membaiki demokrasi di negeri Sabah. Selain untuk melihat Sabah lebih maju, kebajikan rakyat dijaga oleh kerajaan, ya, saya lihat warisan pada hari ini sangat prihatin kepada nasib rakyat. Sebagai contoh, saya lihat tanah-tanah diberikan geran kepada rakyat, kepada mereka yang sepatutnya dapat. Itu satu benda yang sangat baik kepada rakyat. Selain daripada itu, rakyat Sabah mesti memahami tentang sistem demokrasi. Kenapa tu berlakunya PRN pada hari ini? Kenapa berlakunya pilihan raya negeri pada hari ini? Disebabkan tidak ada integriti, tidak ada kebertanggungjawaban orang-orang politik ini, pemimpin-pemimpin politik ini dalam meneruskan ataupun membawa agenda politik mereka. Mereka lebih memikirkan tentang bagaimana untuk aku menjatuhkan lawan aku tanpa apa-apa sebab pun boleh jatuh. Tanpa pilihan raya pun aku sanggup buat demi sebuah kuasa. Ini yang kita tidak mahu. Kita mahu rakyat Sabah memahami konsep ini, memahami sistem ini, supaya selain kerajaan memberi tumpuan kepada kebajikan rakyat, infrastruktur dan sebagainya, rakyat Sabah mesti memahami tentang sistem demokrasi yang ada pada negeri Sabah pada hari ini. Dan kenapa berlakunya pilihan negeri? Disebabkan sistem demokrasi yang dirosakkan oleh beberapa politikus pada hari ini. Integriti bagi maksud saya bukan setakat hanya kuasa melalui sistem pilihan raya. Menjadikan agama sebagai modal untuk berkempen adalah juga satu yang tidak berintegriti. Agama itu adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Tetapi apabila digunakan agama untuk menjual dan sebagainya, untuk menjadikan bahan pelaris kepada produk dia, maka inilah satu benda yang tidak bertanggungjawab. Apa guna agama kalau tidak diamalkan? Kita sudah muak dengan istilah-istilah agama. Nampaklah dulu Islam Hadari, istiqamah bersama perjuangan kepimpinan ulama dan sebagainya. Istiqamah lawan UMNO akhirnya bersama UMNO. Jadi tidak ada integriti, kebertanggungjawaban dalam berpolitik, dan akhirnya mereka ini juga sanggup untuk merosakkan sistem demokrasi atas nama agama. Akhirnya agama juga yang mendapat nama. Bagi saya rasa perlu kesedaran pada orang muda, anak muda dan juga orang muda tentang untuk membaik pulih sistem demokrasi yang ada pada hari ini. Dan apa yang berlaku dalam Sabah inilah hasil daripada ketidaktanggungjawaban dan juga tidak ada integriti. Mereka politikus-politikus ini akhirnya terpaksa mengheret rakyat sekali lagi untuk membuat pilihan raya, untuk keluar mengundi walaupun tidak cukup tempoh selama 5 tahun. Ini kesan yang kita lihat yang ada pada hari ini. Jadi akhirnya maksudnya negara kita memang berlaku banyak kerosakan. Jadi tugas kita semualah untuk membaiki. Jadi hashtag baiki demokrasi bukan sekadar untuk baiki demokrasi, bahkan ada lagi berkata termasuk mereka yang guna agama yang sewenang-wenangnya pun bagi itu juga merosakkan demokrasi. Ialah tiba-tiba kita mengundi atas dasar politik, tiba-tiba diletakkan akidah. Tak sokong RU 355 jadi KP. Hari ini dia orang pula tak sokong, tak nak buat RU 35. Jadi kita rasa betul lah cakap saudara Abbas. Cuma saya nak jelaskan sikit je, Ming. Sikit lagi saya nak jelaskan. Bayangkan bagaimana salah satu parti politik tidak berintegriti menggunakan nama agama untuk merosakkan sistem demokrasi. Apakah agama mengajar begitu? Apakah agama mengajar menolak mandat rakyat? Apakah agama mengajar untuk mengkhianati kawan dan juga rakyat? Maka di sinilah yang saya katakan tadi, integriti dan kebertanggungjawaban parti-parti politik dan orang-orang pemimpin politik dalam melaksanakan sistem demokrasi. Walaupun dia beragama, walaupun dia membawa nama agama, tetapi belum tentu dia berintegriti dan bertanggungjawab di atas apa yang dia kerjakan. Lihat pada hari ini, terbaliknya kerajaan pilihan rakyat ini termasuklah mereka yang membawa nama agama. Bahayanya benda ini yang saya lihat untuk masa depan Malaysia yang lebih maju, insya-Allah
kalau kita dapat buang perkara ini, dan benda ini perlu ditanam sifat ini untuk baiki demokrasi, untuk melihat sistem demokrasi lebih baik pada masa akan datang, adalah di tangan orang-orang muda. Hashtag baiki demokrasi. Jadi kepada semua, jom bersama baiki demokrasi. Terima kasih kerana menonton video ni. Sebarkan baiki, macam-macam hashtag dia. Hashtag Baiki demokrasi. Terima kasih, Jeming. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.